Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau kat mana Dan ketiga, turuwul adami, yakni iaitu kedatangan Adam, iaitu Adam itu lawan bagi bakok, iaitu turuwul Adam tu lawan bagi bakok. Kedatangan Adam ini maknanya satu hari, satu ketika Tuhan akan tak ada. Turuwul Adam. Akan didatangi satu keadaan tiada. Turuwu kedatangan Adami tiada. Macam kita hidup hebat setara mana, soho setara mana, bisa setara mana, khamak setara mana, ramai pengikut ke gapo, satu hari kita akan tiada. Tubuh kita ni akan hancur, kita akan hilang daripada bumi ni, dan orang lain akan lupa dah kita. Orang lain tak akan cara dah kita akan duduk pula dalam kubur. Itulah keadaan manusianya. Maka kehebatan manusia bukan hebat sebenarnya. Betul-betul nampak pinjaman daripada Allah. Kerana benda yang dipinjam akan diambil balik. Manakala kalau benda tu milik kita, nescaya dia akan kekal bersama kita. Maka kita nak jadikan benda pinjaman Tuhan ini benda yang kekal. Segala nikmat hak Tuhan beri tu buat kerana Allah. Wi kepada Tuhan. Tuhan wi ilmu, maka kita mengajar biar kerana Allah. Tuhan wi kita hidayah, petunjuk, kekuatan nak buat kebaikan, wi kepada Allah. Buat biar kerana Allah. Maka semua nikmat pemberian Tuhan itu serahkan kepada Allah. Maka kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap benda itu akan binasa. Semua amalan kamu, kehebatan kamu akan binasa. Illa wajhah, kecualilah benda yang dibuat liwajhillah, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka amalan itu akan kekal. Setiap benda yang dibuat kerana Allah akan kekal, yakni akan ditunjuk di hadapan Allah, di hadapan kita pada hari kiamat. Maka dia akan kekal menjadi balasannya di dalam syurga Tuhan. Maka Tuhan ini tidak pernah akan tiada. Kita ni bertada, bertadak, bertagapo. Dulu kita tak pernah wujud sama sekali. Bukan kata dulu kita pernah wujud, lepas tu ni kali kedua dah, dulu kita tak pernah wujud. Ni baru kali pertama. Tu, benda mustahil bagi Tuhan, Tuhan tu akan tiada. Kerana hebat yang akan berakhir dengan tiada itu bukan hebat. Kok bisanya kekal, tu bisa. Maka siapa dia yang boleh bersifat dengan kekal? Hanya Tuhan sahaja yang bersifat dengan kekal. Kita tu dikekalkan oleh Allah. Bukan milik kita kekal itu, tetapi diberi pinjam. Keempatnya, mumasalah lil hawadis. Apa maksud mumasalatun? Yakni mumasalah bagi segala yang baharu. Mumasalah ni saling bersamaan.
saling menyerupai. Tuhan serupa dengan makhluk, makhluk menyerupai Tuhan. Kalau mukhalafah saling berlainan, Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk juga tidak sama. Saling-saling berlainan. Hak ni saling-saling kesamaan. Maka kita sebut dahulu maksud menyamakan Tuhan dengan makhluk tu ada 10 benda. Yang kalau kita tak sebut pun, saya tak pernah menyatakan Tuhan sama dengan makhluk. Tetapi kita sebut bagi Tuhan 10 perkara tu berarti kita telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kita nafi, kalau tak nafi berarti kita telah menyamakan. Maka menyamakan Tuhan dengan makhluk adalah satu tindakan, satu iktikad yang salah. Kerana menyamakan Tuhan yang hebat dengan makhluk yang lemah itu satu kehinaan. Satu kelemahan. Maka tak ada istilah saya maksudkan lagu ni. Tak boleh sama sekali menyamakan Tuhan dengan makhluk. Segala yang baru, iaitu lawan mukhalafatahu ta'ala lil hawadis, maka makna mumasalah itu seperti, dia kata. Kita kata makna mumasalah ni, contohnya lagu ni. Kita jarang orang kata Tuhan tu makhluk, makhluk tu Tuhan. Supo lolok makan nasi apa supo dengan makhluk. Ambo tipah Tuhan, apa nak. Ambo lipat Tuhan, ambo gocoh dia. Tu tak munasabah tu karut benar dah ni. Hak ni nampak macam nak menghebatkan Tuhan, tapi dalam kehebatan itu terlepas pandai. Dia telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Seperti dia kata, bahawa ada ia berjiring. Tuhan berjiring. Tuhan ni bisa tapi dia berjiring, bertongkor, berlembaga. Maka benda berlembaga ni ada sifat lawazim dia selalu. Sifat-sifat yang mesti ada benda berlembaga. Benda tu mesti ada tempat, ada arah, ada tujuan, ada benda bertokor. Contohnya gelas ni. Benda bertokor. Apabila anda kata gelas ni benda bertokor, mesti kita faham lalu benda bertokor. Pertama, dia ada hak, dia ada sekatan, bentuk tubuh. Dia ada arah, berdepan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, ke apa. Jadi, Tuhan berjiring tu, makna jiring itu yang memenuhi lapar. Memenuhi lapar, memenuhi ruang. Tuhan tu memenuhi ruang. Apabila lapar, dia akan penuhi ruang. Contohnya gelas. Dia memenuhi ruang tubuh dia. Dia perlu kepada ruang. Macam benda bertokor ni perlu pada ruang. Tangan anak masuk dalam ruang gelas ni. Tak boleh masuk pasal dah. Tak boleh, ya kes tu. Perlu pada ruang. Maka tak ada istilah tangan ni boleh masuk dalam ruang gelas ni. Tak boleh. Maka Tuhan bukan jenis bertokor, berjiring, berhajat kepada ruang lagu tu. Automatik kita kata Tuhan itu berjiring tapi tidak serupa dengan jiring makhluk. Ni payah ni. Perbahasan ni jadi kalau mengaji dalam ilmu mantik ni panggil tanakuk. Tanakuk ni kecek bercanggah. Pertama kata serupa tapi tak serupa. Tuhan berlembaga, berjiring. Berjiring. Jiring ni nak samakan Tuhan dengan makhluk tapi jiring yang layak dengan Tuhan. Pulak. Kok mana? Jiring yang tak serupa dengan jiring. Lagu mana? Tuhan berjiring tapi jiring yang tidak serupa dengan jiring. Demo lembu tapi tak serupa dengan lembu-lembu. Lagu mana kita nak kecek? Kecek lagu ni orang kecek jadi keliru. Mula-mula kata nak serupa, lepas tu tak serupa. Demo jiring, Tuhan jiring tapi tak serupa dengan jiring. Lagu mana? Bukan jiring tu. Dah lah jiring. Sudah. Payah berlakon kecek aku. Jadi kalau hamba kata demo lembu tak serupa dengan lembu, kalau kecek lagu ni, tak boleh. Hina lagu tu. Lepas tu demo kata Tuhan lagu tu. Payah berlakon. Guna keedah kasar dalam ilmu tauhid kita, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak sama. Hak lafaz dalam Al-Quran kita beriman. Semua lafaz mari daripada Al-Quran kita beriman. Makna dia tu kita tak tahu. Lagu tu. Maka ada ulama kata, kalulah benda dalam Al-Quran ada benda kita tak tahu, maka seolah-olah Al-Quran mari sia-sia. Perkataan itu jadi sia-sia dalam Al-Quran. Ada benda sia-sia dalam Al-Quran sebab kita tak tahu.
Sedangkan syariat ni mesti mengajar benda hak jelas. Maka sebab tu ada ulama kata wajib ditakwil. Wajib ditakwil. Ahli sunnah salah kata takwil sini, yakni saya tidak tahu. Takwil dia, saya lemah daripada mengetahui hakikat Tuhan. Takwil lah tu. Tapi makna zahir tidak sama sekali. Ulama khalas pula, makna dia ada makna kuasa, ada makna zat, ada makna dia takwil cara dia. Takwil mesti. Kerana kalau kita tinggal nah ayat Quran dalam bentuk lagu tu dengan tak faham dengan lagu tu dengan tergantung-gantung, berarti ada satu syariat Nabi Muhammad bawa hak tak faham. Hak tak pas lagu mana? Sedangkan ayat Quran ini lebih-lebih lagi kait dengan Tuhan benda akidah. Tiba-tiba Tuhan ngajar benda hak ajar hak tak faham. Kan? Mana ada syariat tanya-tanya lagu tu, syariat kena jelas belaka. Maka lagu mana? Ulama kata wajib mentakwil. Takwil secara zahir, takwil secara mujmal dipanggil salah, takwil secara tafsir dipanggil khalaf. Kedua-duanya mentakwil. Lepas tu hak salah tu, hak Wahabi ni pegang zahir. Dia kata salah pegang zahir. Karut. Tentu dah karut. Salah tidak pernah pegang zahir. Hak pegang zahir ni Wahabi Mujassimah saja. Salah mentakwil. Takwil ke mana? Bukan maksud zahir. Petai gitu takwil. Gapo dia? Tak tahu. Tapi bukan makna zahir. Warum tanziha. Tiba-tiba kita kata salah beri makna zahir dah. Tak ada. Sayyidina Abu Bakar tak pernah buat kerja lagu tu. Kita kata Tuhan jiring. Tu maksud menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kita ngaku atau tak ngaku, berarti kita telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dan makna jiring itu memenuhi lapan. Tu maksud jiring. Maka adalah jiring itu amum. Lebih umum. A'ammu. A'ammu ni maknanya lebih lebih umum. Kerana dikatakan bagi jisim dan jauhar. Ni khilaf ulama deh. Ada kata jisim makna jiring, ada kata dak atas sekali jiring. Jing ra ming jiring. Apa maksud jiring? Benda yang memenuhi ruang. Kita bagi dua pula, waktu minda, jiring terbahagi kepada dua. Pertama jisim, jisim. Kedua jauhar fardi. Jauhar fardi, benda memenuhi ruang, satu unsur. Tak boleh dibelah bagi. Jisim, benda yang memenuhi ruang. Kalau boleh dibelah bagi, dipanggil jismun. Jiring saat ni dipanggil jismun. Banyaklah perbahasan dia. Menurut ahlu falsafah, menurut ahlul mutakallimin, menurut ahlul kalam, perbahasan jisim jiring. Jismu ta'lim pun ada. Jismu gani pun macam. Kalau boleh membelah dalam satu benda, dalam satu arah saja, dipanggil. Kalau tak boleh dibelah, dipanggil noktah. Kalau boleh dibelah, dipanggil panjang ataupun khat. Boleh belah. Kalau boleh belah dua cara, dipanggil sutuh. Lapangnya. Tapal ataupun benda yang ada boleh belah dua. Seperti helaya kertas. Ini menerima kerak dan kerak dan belah. Ada benda terima tiga. Belah, kerak dan khisib. Kata gini. Maka macam gini. Ni panggil jismun. Sebab dia boleh menerima belah, bahagi, khisib boleh. Kok bigar boleh. Kalau benda lepas, waktu dipanggil sutuh. Tu panjang lebar pula. Hak penting, benda ni semua memenuhi ruang. Noktah terdiri daripada dua titik. Jisim 3 titik. Noktah 1 titik. Badalah perbahasan ulama. Kalau 2 titik, hidup sini hidup mana lagi? Hidup sini. Maka membentuk satu garisan. Boleh kerak. Pop. Kalau 3 titik, hidup sini. Hidup mana lagi? Hidup sini. Yang gigi ni. Yang gigi ni, maka dia boleh kerak belah. Lagu tu. Itu perbahasan lah. Perbahasan ilmu makhluk, ilmu makulat.
Kerana dikatakan bagi jisim dan jauhar. Dan erti jisim itu bagai yang sesusun daripada 2 jiring atau lebih. Ya ada ta'rif menurut mutakallimi dengan ta'rif menurut falsafah. Maka falsafah semua tu jisim je berlaku. Biarlah boleh belah so pun kau apa. Setiap benda memenuhi ruang tu dipanggil jisim. Menurut ilmu falsafah dak jisim ni kalau boleh terima 3 belah baru dipanggil jisim. Kalau terima 2 belah panggil sutuh. Kalau dia bagi mutakallimi dak asal saja boleh belah, kau tak boleh belah, kau asal memenuhi ruang tu panggil jisim. 2 jiring ada. Dan makna jauhar yang tiada menerima suku-suku dan tiada dapat dibahagi-bahagi. Tak boleh. Apa maksud tak ada jauhar tadi? Katanya Baba Mix lagi benda yang tak boleh dibelah itu jisim. Jauhar fardi. Sekalipun benda tu besar seperti cahaya. Cahaya nak belah mana cahaya? Cahaya. Belah. Tak boleh. Asap boleh. Asap ambil supik kokok. Oh, ada dalam asap dia ni. Boleh dipisahkan. Roh jauhar fardi juga. Tak boleh nak belah, tak boleh nak gapo. Dia satu je gapo. Patut cabut tangan awak. Dia cabut tangan, tak ada roh cabut tangan. Jasad sungguh cabut tangan. Jadi ada setengah ulama kata setiap benda tak boleh dibagi sekalipun besar. Ada ulama kata tak, kalau besar tentu dah jismu. Jauhar fardi ni satu benda yang tak boleh dibahagi. Contohnya nuqtah. Bukan kerana terlalu kecil, tak padan dengan mata pisau. Dok kita takdir ke satu benda tak boleh bagi dah. Tu nuqtah yang sebenar, tu hakikat nuqtah. Satu titik lah kita cuma. Yang tidak boleh menerima bagi bukan terlalu kecil dia sebab mata pisau kita tak terlalu halus. Bukan gitu, bukan terjemah gitu. Kita akan bayar satu titik debu kali. Tu nuqtah sebenar. Maknanya pisau kita sebab besar, mata pisau lebih besar daripada debu lagi. Berarti bukan ihtimal aku tu. Nuqtah ni memang kalau ada pisau halus pun tak boleh lepas aku. Sehalus. Habis. Satu unsur dia panggil. Orang lain ni panggil atom dulu. Orang mereka tu lah. Kita duk minat sangat kat Amerika tu deh. Amerika pupuk dia duk panggil atom dulu. Dia kata atom ni kalau ngaji dari sains tak boleh dibelah. Tak boleh dimusnahkan. Gal ni boleh dimusnahkan. Gelas, pinggan, kaca, meja kita katak boleh musnahkan. Atom tak boleh dimusnah. Kita kata-kata ya akan jadi kohalus. Halus tu dia atom. Kohalus atom. Nak pecah ke atom dia asal kejadian asal molekul halus sekali. Apa lah ni boleh belah pula atom pula. Oh pening. Ni kata tak boleh belah. Percaya tu kat kita berimeh. Pok kita. Boleh belah pula. Masuk dalam bilik, belah atom, tobek pula. Petrol pula kau dia. Waktu sepak sesi minyak kau dia. Proton apa dia, proton, saga apa dia. Tahu dengan tobek dengan atromin apa. Tahu ada 2. Neuro apa dia macam-macam. Belah pula situ. Jadi tenaga pula kuasa tu meletup. Rupanya cahaya tenaga kita ni macam-macam lah Power Ranger sungguh. Rupanya kita ni terdiri daripada tenaga. Getaran kita ni. Tubuh kita tak nampak getar ni. Tapi kalau buat kajian buka dengan terbaik dah pok kita. Jadi pok kita ni malah kaji lah. Orang pondok yang malah kaji lah. Takut bisa lajuk. Ikut Amerika lah. Kalau orang pondok kaji kan takut bisa lajuk. Jadi ulama-ulama dulu buat kajian tu. Jadi ulama ternyata ulama orang Islam pun bisa lagi. Maka kali dia puas dah. Kali bisa lajuk dah. Kata wikot orang lah sikit lah. Jadi ayam main pun nak suruh jugalah. Wih lah ke dia lah. Jadi wih ke dia. Polipok dia duk kaji lah ni. Orang Islam pun jadi malas nak makan nasi, makan burger gitu ya. Tu masuk suku. Maka ulama-ulama dulu sebenarnya penemuan benda-benda di dalam sains pun semua itu ulama Islam sebenarnya. Orang kafir ambil daripada teori kita, asas kita tu, maka dia bina satu pula. Kalau kita kan benda tu kita buat cuma dia type stiker je. Lepas tu dia kata dia type stiker je. Maknanya motor tu kita je paik dah. Tiba-tiba siap belakang dah tiba-tiba. Allah, kau dah. Ketak skru sikit lah. Dia ketak skru sikit. Ngaku dia. Gitu lah. Benda siap tu. Jadi pok kita lah ni sebab bisa lajuk tu ngaji pun malah. Tak usah tambah ilmu. Baca ilmu sains pun tak usah. Puasa buat kajian tak usah. Anak dulu minat sains. Minat sungguh sains. Siapa nak buka pondok sains. Pondok sains. Wali lagi. Sains lagi. Jadi bingung buat ni. Jadi kot sekali jadi Harry Potter buat kita. Rekod goni. Terbaik lah buat kita tu. Cuma tidak berjaya. Cita-cita tu tak apalah kita bagi kat orang lah.
Sebab ngaji pun cahaya kita ni. Artinya tiada Allah berjiring dan mengambil kadar lapar. Atau tu maksud muasalah lagi. Atau ada ia arak, Tuhan ni arak. Yang berdiri dengan jiring seperti warna. Warna berhajat kepada jiring. Tak boleh beli warna. Saya nak beli warna merah. Sudah. Seminggu. Tu kecak tu berkata lagu mana beli warna merah. Saya nak beli warna merah saja. Cak tak sih. Awak ambil cecair dia. Saya nak merah saja. Sudah. Kawan tu istikharah. Maya. Kapo dia hok mari ni jin kau hati gapo dia nak beli merah saja. Nak beli merah saja. Nak beli merah. Tak boleh buat kerja. Awak kena beli dengan cat-cat dia tu. Beli dengan cecair dia. Tak sih. Balah tu ke. Sudah pening kata. Jadi warna ni tak boleh. Dia kena tupai pada satu benda. Dan gerak. Dan dia. Gerak dia. Tak boleh gerak. Awak tunjuk gerak sikit. Mesti kita tunjuk benda. Tangan kau gerak. Tak boleh. Mana gerak? Tunjuk gerak. Mana? Gerak lah. Mana tak nampak? Dia kena tunjuk di tangan, tunjuk di kaki, tunjuk di nyepak atas tekuk. Gerak molek. Laju gerak ke awak. Gerak. Dan diam. Tak boleh kita nak tengok dia. Tak boleh. Dia tu. Dia mana-mana. Tak ada lah. Dia lagu mana? Dia kena tunjuk tangan kau dia, kau kereta kau dia, kau. Lagu tu. Ayat itu sifat yang sabit bagi yang baharu dan lebih atas zat. Maknanya lebih atas zat ni, maksud dia tu bukan zat. Bukan maksud dalam ta'rif zat. Berarti benda lain. Hijau lain, cecair tu lain. Kalau kita masuk ke cecair, dalam ta'rif cecair tak masuk warna hijau. Hijau tu bukan ta'rif lain. Itu maknanya lebih daripada zat tu maksud dia. Berarti hijau ni benda lain menumpai pada cecair itu sendiri. Basikal dengan laju lain. Ta'rif basikal tak masuk kategori laju. Laju ni sifat dia pula. Apabila dia bergerak ke apa dia. Atau ada ia, ni maksud masalah lagi. Atau ada ia kalau dalam kitab apa? Sebut 10 tu. Kitab apa ada dulu? Umum Barahin dia ada sebut 10. Maksud Tuhan tu sama, dia sebut lalu. 10 benda lah. Atau ada ia pada jihad bagi jiring. Jiring ni kita lah. Jiring ni maksud dia ada jihad bagi benda baru. Berarti Tuhan berada di dalam makhluk. Kita sebut dah. Arah ni 7, 8. Kau berapa dah? Berada di depan makhluk. Tuhan berada di depan makhluk. Tuhan berada di belakang, di atas makhluk, di bawah makhluk, di atas langit. Jauh belakang tu. Di atas arah atas dengan makhluk. Ni sebuah dengan makhluk, dia atas. Bawah dak. Berarti dia Tuhan tu berada di atas. Atas arah. Kalau kita Tuhan duduk bawah arah, dia kena duduk atas. Sudah. Berarti kita telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Jadi ni arah. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tu arah. So lagi. 2 lagi. Tuhan berada di dalam makhluk. Arah juga berada arah dalam. Ataupun berada di luar makhluk. Lah ni duk bahagian. Tuhan duduk dalam makhluk kau luar makhluk. Bengong kau itu. Tuhan duduk luar makhluk je kalau dalam makhluk pun sama-sama salah berlaku. Kerana dalam dan luar itu adalah arah bagi jirim. Seperti atas atau bawah atau kanan atau kiri atau depan atau belakang. Atas bawah. Dekat jauh. Jauh belakang tu. Tuhan dekat dengan kita. Berarti sini. Berarti ni sebuah dengan benda lain mungkin Tuhan jauh sikit. Sudah pening. Sebab tu Tuhan guna perkataan aqrabu ilaikum min hablil warid, lebih dekat. Aqrab bukan dekat, lebih dekat daripada tengah kamu. Sudah tak tahu. Berarti Tuhan ni tidak ada arah. Lebih dekat daripada dekat. Kalau dekat ni lawan dia jauh. Kalau dekat daripada dekat, gapo dia? Dekat ke lawan dia jauh. Maknanya kalau hak ni okey. Benda ni lebih dekat daripada ana. Boleh kita kata dekat jauh ni dekat, hak ni jauh. Tapi lebih dekat daripada dekat lagi. Kalau dekat maksud dia lagu ni lebih dekat daripada dekat. Tak boleh, hak ni panggil jauh dah ni. Hak ni panggil dekat dah. Dekat jauh, dekat lawan bagi jauh. Hak ni dekat daripada dekat. Dekat aku dah pening. Kali kita orang mengaji pun tak apa nak lulus ke mana juga.
Bunyi kecek lagu tu kan pening dia tu. Maka sekalian itu mustahil. Sini sebut tak banyak dah. Masuk masalah tu. Sebab dalam kitab lain banyak lagi disebut. Maka sekalian itu yakni Tuhan berjiring ke, Tuhan ada arah ke, Tuhan gapo, itu mustahil. Tak berlaku sama sekali. Itu perkataan mustahil. Tidak berlaku sama sekali. Dan barang siapa mensabitkan bagi Allah jihad arah seperti dikatanya Allah pada langit. Di bumi tak ada, Tuhan berada di langit. Sudah. Di bumi Tuhan tak ada. Memang hamba yakin Tuhan berada di langit. Dia kata lagu tu. Tiada kufur tetapi haranya. Apa jadi orang kufur jadi haram. Demikian itu dikatakan Allah berjising. Kerana Allah berjising. Tetapi tiada. Sama ayat tu. Sama. Dan barang siapa mensabitkan bagi Allah jihad. Seperti dikatanya Allah pada langit. Tiada kufur tetapi haram. Sama. Demikian juga dikata Allah berjising. Tapi tiada seperti segala jising. Tu perkataan ni haram. Haram apa tidak kufur? Kerana dia tidak kata maksud lawazim dia. Kalau dia kata Tuhan jising dan benda hok kait dengan jising tu memang Tuhan sifat lagu tu. Seperti berarah, jising tu boleh dibahagi gapo dia. Tuhan hanya sebut Tuhan jising saja. Maka hak tu hukum dia fasik saja, mengelirukan orang. Begitu juga Tuhan berada di langit tapi tidak sama dengan beradanya pokok beradanya benda-benda di atas langit. Maka hukum dia tiada kufur tapi haram. Kerana menyebabkan wahai dan sengkok yang tidak betul pada Tuhan. Jadi keliru. Tuhan bersemaya yang layak. Bersemaya atas halah tapi bersemaya yang layak. Jadi keliru. Lagu mana? Jadi kecek lagu tu, ia nak royak Tuhan tu dok juga tapi ia nak royak ia. Gosok kali timbul ia yang tidak, tak ada apa. Tuhan bertempat ya. Bertempat di mana? Bertempat yang tiada tempat. Tuhan berada di satu tempat yang tiada. Tuhan berada di tiada tempat. Tuhan berada di satu tempat yang tiada. Gitu. Tuhan berada di satu tempat yang tiada. Tu jadi pening lagu tu. Berada sebab dia kata Tuhan ada di situ. Tapi nak kata dia tak ada juga. Nak ayat kan? Tuhan berada di suatu tempat yang tiada. Patut tiada tu dia tak dapat lah. Tuhan tiada bertempat. Gitu mudah lalu pahal lalu. Tuhan tidak bertempat lah lagu tu. Kerana Tuhan bertempat tapi bertempat di tiada tempat. Ayah berlaku. Kecik lagu tu dia panggil falsafah. Al-ahmaku iza akhta'a tafalsafa. Wal akyasu iza akhta'a ta'assafa. Orang bodoh apabila salah mula berfalsafah lah. Falsafah. Tapi orang bijak apabila salah ta'assafa. Minta maaf. Salah, saya maaf. Saya minta maaf. Saya tersilap gini. Tapi orang bodoh tafalsafa. Sudah. Berfalsafah. Manakala orang cerdik ta'assafa, minta maaf. Dan tiada harus dikata yakni haram berlaku. Kalulah dia kata jising seperti jising makhluk, tu sepakat jadi kupu lah. Nama jelas tu menyamai tu. Mujassimah soreh dia panggil. Yang mujassimah ni ada mujassimah soreh, ada mujassimah tidak soreh. Mujassimah soreh ni memang jelas lah. Imam Syafi'i kata al-mujassimun kufrun kafirun dia lah. Mujassimuh kafir tu jelas, hak tu memang jelas. Tuhan serupa ngah. Jelas, sejelas-jelas. Hak ni separuh ya, separuh kata tidak. Nak kata kambing tapi boleh terbang. Dah hang nak kata kambing. Jalah cerita tu lah. Cerita tu. Bunyi serih-serih dari hutan tu. Kambing yang nak kata kambing. Gi dekat lagi suruh berak terbang. Boleh terbang tu. Dok kambing boleh terbang. Nak kata tu. Sudah. Okey, dia katakan. Dia kata kambing, dia kata. Boleh terbang pun. Orang kata itik. Dah. Kambing sudahlah kata. Kambing yang boleh terbang. Jadi peninglah memayuhkan tafalsafah. Dia panggil apa dah? Takalluf.
Percakapan kita jadi buat-buat takalluh pula. Dan tiada harus dikata Allah di dalam alam atau di luar alam. Kerana benda itu semua berkait dengan tempat dan masa dan gapo. Sedangkan Tuhan bukan benda jenis bertempat dan bermasa. Orang tak tanyalah. Kerana memberi ibham. Ibham ni maknanya bukan ibu jari. Ibham ni ibu jari juga. Ibham ni maknanya iham, maknanya memberi ibham ni kesamaran. Dan jahat adab serta Allah Ta'ala. Jadi orang Wahabi ni tak faham benda tu jahat adab kalau dok kecek benda lagu tu dengan Tuhan. Dan jika sah maknanya sekalipun kerana bahawasanya di dalam ala ilmunya. Kalau yang syarah maksud gini maknanya Allahu muhitum bil kafirin ni maknanya meliputi dalam pengetahuan ilmu Tuhan. Pulak maksud kata manusia di dalam Tuhan ni, di dalam pengetahuan ilmu Tuhan. Jadi kecil lagu tu bahaya. Takut kata Tuhan duduk dalam, kita duduk dalam Tuhan pula. Berarti kita duduk dalam Tuhan pun. Tuhan besar benar lah. Pada Allahu Akbar pun. Pelik. Dan keluar daripadanya dengan bahawa tiada ia daripada jenisnya, jenis alam. Dia bukan jenis alam. Keluar daripada alam. Maka Tuhan tak termasuk dalam alam. Lepas tu Tuhan ni masuk dalam alam gaib. Pula kita kerja dalam alam gaib pula. Alam gaib kalau dia masuk ke supaya alam malaikat, alam gapo dia, nak tu. Tapi kalau dia masuk ke Tuhan bersifat dengan al-ghaibu, al-zahir, al-batin tu maksud batin tu. Maksud Tuhan tu alam gaib maknanya Tuhan tu batin tersembunyi. Tak apa. Tapi kena bahas batin tu maksud alam gaib supaya alam malaikat, alam gaib, alam kubur. Pernah Tuhan tu alam tu pula. Sedangkan Tuhan kata aku je buat semua alam. Rabbul alamin, semua alam. Alam malaikat, alam jin, alam akhirat, alam dunia. Tiba-tiba tu hidup dalam salah satu alam tu. Apa nak? Adalah, tak tahulah siapa dia kata. Tu hidup dalam alam gaib pula. Apa dia? Macam-macam lah. Biarlah je balas sama pokok dia. Dan lagi pula makna di luar dan di dalam itu daripada sifat-sifat baharu. Kalau kita sebut dalam luar tu semua tu kategori sifat. Dan Allah Ta'ala itu suci. Suci maknanya tak tepuh dengan Tuhan. Tak penuh bersifat Tuhan dengan segala sifat yang baharu. Maka haram dikatakan keduanya di luar dan di dalam alam tiada jadi kufur. Adapun firman Allah Ta'ala wa huwallah fis samawati wa fil ard, dan Allah di dalam langit dan bumi. Nak kata mana? Tuhan duduk langit kau duduk bumi. Dan dia di langit-langit dan di bumi. 7 petala langit Tuhan ada belakang. Di bumi pun. Apa dia maksud dia? Bagaimana? Berarti bagaimana Tuhan duduk dalam bagaimana? Jadi kalau alam tersusun ni Tuhan besar sekali. Berarti alam langit apa semua duduk dalam dia belakang. Sebab dia kena duduk dalam. Cakap Tuhan duduk saja naik langit tu. 1, 2, 3 naik 3. Turun ke bumi pula. Duduk semua alam kan. Kau gano maksud dia? Tu payah tu. Al-Quran ni bukan mudah. Ni mengaji bahasa Arab 4 tahun tu. Mentafsir Al-Quran. Subhanallah. Nak pergi ke sesak tu. Orang lain sesak kot lain. Kita ahli agama sesak kot ilmu sendiri. Bukan ilmu pun sebenarnya. Ahli jahil. Tetapi mendakwa ahlul ilmi. Maka maknanya disembah ia di langit dan di bumi. Gitu maksud dia. Tak ada sebut Wa huwallah fis sama. Dialah Allah di langit. Kalau kita terjemah zahir gitu ke. Asraka bajru alaina, jawab dia. Demikian lagi firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermula Rahman, yakni Rahman. Ada kata Rahman ni sifat dia. Bukan Tuhan. Ar-Rahman ni apa tak sebut Allah. Bahawa disebut Allah 'alal 'arsy istawa tak sebut. Bahawa disebut Ar-Rahman. Pemurah Tuhan. Penguasaan dia, kasih sayang dia. Mengatasi lagi arah dia. Ada maksud lagu tu. Dia guna kata Ar-Rahman. Ada kata Ar-Rahman maksud zat, macam-macam lah syarah dia. Ala arsy bersama bukan istawa tu bersemayam, bersama Dulu kita baca dah kitab apa dia tak apa lah. Tak ingat dah. Bawa mari neblah. Neblah makna istawa. Cari dalam kamus bahasa Arab sendiri. Bukan kamu Oxford tu.
Hang ambil bukan kamu Pakistan Urdu kau gapo. Bukan kamu dewan bahasa dan pustaka. Hang ambil dalam kaum orang Arab sendiri. Orang Arab dia faham bahasa dia. Menggunakan Muhammad berkata orang Arab. Arab fusahah ada 12 makna istawa. Salah satu makna bersama. Wastawa. Nah. Wastawat ala judi. Macam-macam makna istawa. Artinya Tuhan memerintah dan mengerasi. Tuhan memerintah Allah dan mengerasi. Atau ada baginya berjihad, wallah. Dia tambah lagi. Nah. Jadi cukup 10 juga kali. Maksud persamaan Tuhan. Lah ni masalah tauhid tapi nak kecek jadi nak sama ke Tuhan dengan makhluk. Nah. Ustazah beritahu kepada pelajar exam STPM, STAM dan SMU. Kalau peratusnya result SPM sekolah jatuh, pelajar-pelajar ni berdosa. Pertama, ustazah ini begitu dedikasi. Sebelum kita kata tu, kita puji dia. Begitu bersungguh-sungguh dan berdisiplin mentarbiah anak murid dia supaya menjaya ke sekolah dia kepada mercu kejayaan pujian dunia. Betul. Gini, kalaulah ustazah tu maksud ke murid-murid tu mengkhianati amanah ibu bapa dia. Dia boleh belajar dengan molek, dia boleh dapat result yang cemerlang, tapi dia telah mengecewa ke perasaan ibu ayah dia, perasaan guru dia. Mungkin situ boleh kata kita dosa. Sebab apa? Sebab dia boleh buat molek tapi tiba-tiba dia mengkhianati lah. Tanyalah kalau orang itu bodoh sungguh, tak boleh nak paksa, tak dosa. Maka atas dasar dia tu mengkhianati, menyakiti perasaan, itu mungkin dosa. Tapi kalau semata-mata tak lulus SPM, dia kata tu jadi berdosa. Guru ini begitu dedikasi. Nampak gitu kalau dia malah wiparok takut jerit ustazah ni. Jadi dia begitu naik Rabbana atina. Patutnya kita kena tengok budak STPM, SPM ni, SMUA ni, semua tu lepas dah. Lepas balik dah, maka tengok fardu ain dia. Hak tu hak patutnya. Periksa-periksa juga tidak salah. Nak bersungguh, nak dalam mencapai cita-cita segulung sijil. Menara gading zaman dulu. Tak apa. Tapi janganlah sampai peringkat dosa. Jangan mudah. Lah ni macam-macam orang guna. Kumpulan dia boleh pahala, orang lain boleh dosa. Jangan-jangan. Takut menggunakan agama, dosa pahala pula dalam. Nak menakutkan orang. Cukup agama sudahlah yang menentukan dosa dan pahala. Adakah salah jika saya tidak mempedulikan, tidak kisah segala teori konspirasi akhir zaman macam Illuminati, kerajaan di kawal Yahudi sebagainya. Kerana saya lihat benda ni memang akan berlaku dan tiada apa yang kita boleh buat kerana memang itu sudah dijadikan oleh Allah menjelang kiamat. Nak ayat mana? Gini, ingat dah. Maksud kita, tugas kita sebagai orang Islam adalah mengikut perintah Tuhan. Perintah Tuhan, Tuhan daripada dulu lagi. Bukan kata sekarang. Dulu, sekarang, kini dan selama-lamanya. Ikut perintah Tuhan. Taat kepada Tuhan, taat kepada Nabi Muhammad. Jangan ikut dajjal. Itu saja perintah Tuhan, cukup. Mu tak ikut dajjal, tu cukup. Mu tahu kau konspirasi dia, kau apa dia, fardu ain mu lepas. Mu jaga akhlakmu, lepas. Mas rumah mu lagu mana, mah mudah lagu mana, perangai mu ayah mu apa dia, adik-beradik mu ikut agama Islam. Okey beres. Daripada mu duk cara Illuminati lah gapo dia, gapo fardu ain tak lepas, berarti mu dah ikut dajjal dah. Maka Allah Taala ajar mudah. Jangan ikut dajjal. Buatlah gapo-gapo jangan ikut dajjal. Automatik konsep dia, kau gapo Illuminati dia akan hancur dengan dia sendiri. Lah ni nampak duk sungguh Illuminati baca buku ni tebal ni. Tauhid seputih habuk tak mengaji. Wahabi pun kakak tu. Tu Illuminati paling besar sekali tu Wahabi. Orang kafir nak menghancur ke agama Islam, yuak mari satu kumpulan dipanggil Wahabi. Pecah belah habis, karut habis. Jadi lagu tu. Tak sudut kalau. Jadi kita nampak demo tak cara. Hamba sebenarnya cara Illuminati benar.
Tak syarat sebut ilmu nati. Ambo cara hok lawan darjah sebenarnya. Bukan kata cara ilmu nati ni kena baca, kena buat prepare go. Sipai berah ke apa. Hok Nabi Muhammad ajarlah. Hok tu ikut sudahlah. Tu dia mereka sendiri kumpulan goni lah ke apa dia. Kena ikut Allah Nabi Muhammad. Automatik akan lawan ilmu nati. Apa kau isteri pergi kerja tapi dalam dia rupanya dia pergi karaoke. Shopping dengan kawan-kawan, wanita tanpa beritahu izin kepada suami, hukum dia berdosa lah. Gitulah. Dia minta izin kerja, tiba-tiba tak dapat pengetahuan. Sedangkan kita sebut dah, isteri itu adalah muka suami. Kalau dia buat malu, maka suami akan malu. Cuma. Bini mu aku jumpa tengok duk karaoke. Mu orang aling, mu apa dia. Alah ke mana perasaan kita? Serah kau duk hati. Mu tak cara kau bini mu nampak galak tak dapat orang. Dia kata dia pergi kerja. Berolah muka kita. Isteri, muka suami. Maka wajib isteri menjaga muka suami. Maruah dia panggil. Muka ni maruah. Maka lagu ni, suami isteri yang khianat. Minta kerja lah. Jangan buat kerja lagu tu. Tak amanah. Ustaz, maaf tanya kalau kita ziarah kubur, arwah ada pada waktu hari petang Khamis sampai hari Sabtu. Kalau selain pada tu arwah tu duduk mana? Hamba tak tahulah arwah demo. Ayuh demo mana hamba tahu, tak saing ayuh demo. Jadi roh yang molek duduk di iliying, roh jahat duduk di sijing. Ada kata roh jahat duduk di sijing, roh orang baik boleh jalan rata. Boleh jalan rata bila-bila pun tiap-tiap hari pun boleh selalu. Dari sudut kedudukan dia. Tapi hari duduk di kubur 3 hari tu, dia duduk rata-rata tu kerana dia bebas tidak dipenjara. Roh jahat saja dipenjara dalam sijing, roh itu bebas. Roh baik bebas, boleh pergi tolong. Sebab tu wali-wali boleh pergi tolong, boleh ke apa? Sebab dia roh baik-baik. Tengok solat jemaah, tiba-tiba baca Al-Fatihah, saya dengar tu imam baca mustaqi. Huruf qaf ditukar dengan huruf kaf. Patut qaf tu deh, qaf tu. Jadi kah ngecik sini. Mustaqim, apa? Mustaqim. Dan 2-3 tempat salah baca boleh kalau kita niat keluar pada imam. Gini mudah. Kita kalau boleh dengar sekali dua tu kita kata kita tak dengar. Kita tak jelas. Jadi tak wajib mufaraqah. Kalau kita nak mufaraqah pun boleh, tapi wajib kalau tidak wajib. Kekal ke lagu tu semaya supaya orang standard, kalau tak dengar gitu. Kecuali lah geger memang sebutin masjid. Salah, tak imam. Memang sepakat tu memang tak boleh lah. Tapi kita takut kita tak dengar, masa tu kita tak dengar ngoyang. Tak ada pitih ni. Bawa bunyi ing. Mitih king. Bunyi dua pening jadi atas. Jadi kita ihtimam kita tu silap dengar. Jika kita ketika solat jemaah kita nampak kaki tu imam ada tahi cicuk. Apa hukum solat kita dan apa perlu kita lakukan jika berlaku batal solat tu imam. Gini. Masalah tahi cicuk ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal. Sebab tahi cicuk ni jatuh dalam umum balua. Maknanya tempat kita ni di Malaysia secara khususnya kalau pasal lapu mesti ada tahi cicuk. Jadi payuh. Nak kawal tu kadang-kadangnya ada telala ke apa dia. Sapu-sapu juga tapi kadang-kadangnya ada, kadang-kadangnya macam-macam terbai di kipah lah, terbai di gapo. Maka ada setengah ulama kata umum balua tempat kita, maka tahi cicuk. Kalau kalau sengaja lah ini maka tak batas semaya jadi dimaafkan. Najis tapi maafu anhu. Ada ulama kata tak dimaafkan. Kalau tak dimaafkan maka batas semaya. Ya batas semaya. Bagaimana batas semaya? Kalau batas semaya kak. Kalau kita perasa wajib kena mufaraqah semaya sendirilah. Tak imam tu kena royak, tak imam batal tak cicuk. Gitu. Jangan ikut tak imam, mungkin tak imam turun ikut. Tak imam anak turun. Pergi pada rumah tak imam. Tak imam kata apa? Tak boleh kena ikut tak imam apa? Tak cicuk. Bah tak payah ikut tak imam ni, ikut pasti roh tak imam nyanyi. Mohon petua nasihat daripada tuan guru untuk anak yang bakal bersunat cuti sekolah ni. Moleklah. Cuti ni sunatlah. Minta gapo dia tak tahu. Nasihat kau gapo dia untuk orang sunat. Sunat lagu tu lah. Nak lagu mana lagi? Tak ada kaedah, tak ada lagi lah. Tak ada petua hamba bab sunat ni, gapo dia tahu. Tak ada. Untuk gapo dia? Untuk berhenti darah kau gapo dia. Cuma zaman dulu bawa bateri lah. Bateri ataupun purunya. Purung kan. Tujuan dia. Ya bila jawi ni dia lagu lain lah perasaan kita tak serupa. Dia panggil dewasa.
Orang dulu nak jari ngocak-ngocak asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Orang biasa aku buat gitu. Nak jadi dewasa ni. Ya pagi-pagi sejuk ke? Sejuk. Nah, kita tengah luka kan jahit ni. Pedih lah. Lagu mana cara nak supaya dia tu dengar kata, tunduk sujud sejadah. Ambil porong bateri katak lutut. Dia jadi lega tu. Jadi sedia ke bateri Hopsa. Dulu yang beli Hopsa. Boleh beli kecil beli Hopsa sekali bateri habis-habis dah. Bateri lampu ataupun porongnya katak tu. Tu cara dia lah. Tak tahu takut ada cara. Kepit-pit tu ikutlah hak penting. Dia takut luka. Lon ni tak tahulah Jamil lon ni lagu mana cara dia. Laser ko, dia tepek gel ko, dia buat gel pahit ko, dia buat pahit seluruh tu. Tak tahulah lon ni macam-macam cara. Boleh tak saya sambung belajar di universiti? Ustaz nak tanya boleh ke tak saya nak sambung belajar di universiti? Niat nak menuntut ilmu dalam keadaan menuntut ilmu dalam keadaan fitnah dajjal sekarang. Apa kaitan fitnah dajjal dengan universiti pula? Ngaji pondok apa kaitan dengan fitnah dajjal? Kau kalau ngaji di universiti saja selamat daripada fitnah dajjal, kau kan maksud dia? Kau belajar pondok tu jadi mengikut dajjal, kau kan maksud dia? Kalau kita nak ngaji menuntut ilmu tu boleh berlaku. Ngajilah di di gapo dia tidak berdosa. Ngaji niat kerana Allah Taala. Hak penting lepaskan fardu ain, jangan tak lepas fardu ain. Kalau kita tak buat fardu ain berarti pengajian kita tu bukan kerana Allah. Gitu mudah. Biar saya niat pun, niat perbuatan bukan kerana Allah tapi niat kerana Allah. Tu karut ya betul. Kalau betul kerana Allah ikut kata Tuhan buat fardu ain dulu. Perempuan yang bujang wajib atau seeloknya dia terus mencari bakal suami nikah dengan keadaan fitnah akhir zaman. Fitnah juga akhir zaman. Terima kasih. Molek orang Tino ni ada orang jaga dia, suami lah. Jadi ramai di pondok ni nampak macam duk saja, duk sepak ting ke apa dia. Jadi bolehlah cari bakal-bakal suami hok lepas fardu ain tu deh. Boleh jadi papa yang papa ori lah, jadi boleh papa hok sejati lah. Boleh dah. Lagu tu lah. Orang Tino fitnah dia duduk sore. Sekali pun dia kaya, dia gapo, dia debel, dia belajar taekwondo untuk guru silat ke gapo, tak boleh orang Tino tetap orang perempuan. Fitnah duduk sore . Saya ada soalan berkait dengan anyanyo wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah okey daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar.
Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi, pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.